Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu lagi subtopik, iaitu derivative in inverse Laplace transform. Baik, so untuk kali ini kita akan membincangkan pula salah satu daripada kaedah penyelesaian apabila kita berjumpa dengan satu-satu bentuk yang kita tak boleh selesaikan dengan kaedah yang biasa. So dalam kes-kes tertentu, by looking at the fs yang diberi, kita sebenarnya tak boleh nak buat second shift, misalnya kita tak boleh nak buat the first shift, dan kalau kita lihat dalam jadual pun memang tak ada. Jadi dalam kes-kes yang macam ini, kemungkinan kaedah derivatif ini sangat berguna. Okey, so kita lihat contoh fs yang macam mana yang sesuai kita nak gunakan kaedah derivatif ni. Misalnya yang ini nampak tak? Kita nak cari Laplace inverse bagi ln s tambah 1 per s tolak 1. Nampak tak dia ada ln kat situ? Jadi bila ada benda-benda yang macam ini, macam mana kita nak selesaikan? Sebab dia ada ln. Kalau nak guna first shift pun tak boleh, second shift pun tak boleh, kita nak guna nak guna table macam biasa pun tak boleh. Jadi dalam kes yang bentuk yang macam ini, maka kita boleh menggunakan kaedah derivatif. Okey, boleh So kaedah derivatif ini dia ada dua pendekatan untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah yang kotak pertama ini yang kerap kita gunakan Yang cara kedua, kita boleh menggunakan kaedah nombor 2 ini. Tapi saya merasakan elok kita menggunakan kaedah nombor 1, sebab kaedah nombor 1 ini dia melibatkan derivatif. Nama pun derivatif kan. So sebab yang kaedah kedua ni pun boleh juga, tetapi dia melibatkan integration. So integration ini bukan tak boleh, boleh, cuma kemungkinan kita akan tersangkut dekat sini. Tapi dua-dua cara ini boleh sebenarnya So cuma untuk kali ini kita fokuskan kepada yang kotak nombor 1 ini. Baik, so sekarang ini adalah dia punya definition dia, bagaimana kita nak menggunakan kaedah derivatif. And normally kita akan diberi suatu fs suatu fs, dan kita diminta untuk mendapatkan Laplace inverse bagi fs ini. Macam tadilah ada ln kan. Jadi cara dia adalah kita kena buat terbitan pertama, first derivative bagi fs yang diberi. So kita cari terbitan pertama, di mana kita akan buat inverse Laplace terhadap terbitan pertama bagi fs. Tapi jangan lupa, hasil ini saja tak cukup, kita kena darabkan dengan yang ini, negatif 1 per t. Yang ini jangan lupa So negatif 1 per t darabkan dengan Laplace inverse bagi terbitan pertama bagi fs. Ini adalah cara dia. Baik, kita tengok contoh satu kat sini macam ni kan. Dalam contoh ini memang purposely saya pilih supaya kita dapat gunakan kaedah derivatif tersebut. Jadi sama-samalah kita kita cuba fahamkan kalau bentuk yang sedemikian di mana banyak kaedah tak boleh kita selesaikan, maka kaedah derivatif ini akan mainkan peranan. Jadi seperti yang saya bincangkan tadi, we are going to differentiate yang ini. Kita akan differentiatekan yang ini. Jadi kita akan dapat yang ni ini langkah-langkahnya lah. Step yang mula-mula saya akan differentiatekan fs ini, dds fs. So saya buat macam ni. Ini yang baris pertama ni adalah saya gunakan log properties kan. Yang ini ln ini kan saya boleh buat ln s tambah 1 tolak ln s tolak 1 kan. Ini adalah ln or log properties. So from here baru saya lakukan terbitan bagi setiap satu ni. So sebab itu saya dapat satu bahagian dan dapat bahagian yang kedua. Dan saya buat sedikit buat sedikit
bukan pengiraan, saya buat sedikit langkah-langkah kerja dia, di mana bila saya simplifykan semua sekali, dia akan end up dengan yang ini, negatif 2 per S kuasa 2 tolak 1, yang ini. Jadi dari sinilah baru kita play around. Jadi saya telah pun dapatkan nilai derivatif dia kat sini. Jadi saya masukkan ke dalam dia punya definition dia. Macam tadi kan, saya masukkan ke sini lah. Saya masukkan ke dalam sini macam ni kan. Baru saya nak cari Laplace derivatif tu. Jadi saya pun buat macam ni. Ini yang ni, okey. So jangan lupa ada minus 1 per t kat luar ni, dan kita ada Laplace inverse minus 2 per S kuasa 2 tolak 1. This part adalah yang derivatif tadi tu. Jadi kita pun lakukan pengiraan seperti biasa. Kita lihatlah kalau dekat sini memang dah ada siap-siap dalam jadual Laplace inverse, kita boleh guna pakailah. So kalau kita perlu nak menggunakan let's say first shift, kita buat first shift. Kalau dekat sini kita sesuai guna second shift, kita guna second shift. So kalau tak perlulah. Jadi dalam kes kat sini kita hanya perlu membuat sedikit modification sahaja. Okey. Jadi kamu lihat kat sini macam mana saya buat. Saya keluarkan dua ni, saya akan deal dengan yang belah dalam ni aja. Ya. Sebab saya tahu 1 per S kuasa 2 tolak 1 ini saya boleh dapat bentuk dia dalam jadual inverse Laplace. Jadi saya akan terus gunakan jadual tersebut, di mana dia akan memberikan kita jawapan sin hyperbolic t macam ni. Jadi kita dah boleh dapat jawapan kita sebagai 2 sin hyperbolic t per t. Okey, boleh So kita tengok tak ada lagi soalan. Jadi saya nak simpulkan kat sini. Untuk kali ini kita telah membincangkan kaedah derivatif untuk menyelesaikan Laplace inverse, dan dia didatangkan dengan definition yang berikut, iaitu negatif 1 per t Laplace inverse terbitan pertama bagi Fs. Okay guys, so that is for now. Thanks for watching. See you in the next video.